Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih sedekah jaminan daripada pengakuan daripada Nabi kata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Mana pokok mana pun tangan yang menerima berbanding tangan yang memberi, baik tangan yang memberi. Bukan kata nak menghina tangan yang menerima, tidak. Nak ceritanya digalakkan tangan yang di atas ini adalah tangan yang memberi, mana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam puji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Amma ba'du. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Yang berhormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin mengundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dan alhamdulillah di atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah SWT. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung ayat yang ke-12 surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah, surah yang ke-58, ada 22 ayat. Sebelum kita masuk kepada ayat ke-12, pada ayat yang ke-11 sedikit tambahan. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-11, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan bagi kamu tafassahu, buka ruang, fil majalis, buka ruang. Jadi bila buka ruang ni dalam majlis ni, maka ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi thumma yujlisu fihi. Jangan ada daripada kamu yang menyuruh seseorang yang ada dalam majlis tu bangun daripada tempat duduk dia. Demo bangun demo. Fayajlisuhu thumma yujlisu fi. Dia suruh demo bangun, orang bangun dia pun duduk. Nabi kata jangan buat begitu. Walakin tetapi sebenarnya kena ada adab tafassahu wa tawassa'u. Maka peluangkan minta ruang sikit. Tu cara minta ruang sikit hamba nak duduk. Itu cara tu Nabi ajar tu. Wala yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jamaah. Dan jangan menyuruh seseorang itu akan saudaranya yang lain yang tengah duduk pada hari Jumaat. Hari Jumaat ke, kita mari penuh dah ke, kita berkata awal bangun. Awal bangun alih, pocik alih, alih bangun. Walakin
la yaqul, tetapi hendaklah dia sebut, kata Nabi, ifsahu, bagi ruang sikit, bagi ruang sikit. Tu cara. Itu cara yang ambo kemarin rasanya macam tak sebut hadis tu. Jadi kita terutamanya hari Jumaat, semaya raya dan sebagainya, tempat majlis-majlis, maka kita kena ada adab. Jangan kita suruh orang bangun. Ya Nabi suruh sahabat-sahabat yang ada di hadapan, jemaah yang ada di hadapan yang tidak ahli badar itu memberi penghormatan kepada ahli badar. Maka bila mana orang disuruh oleh Nabi bangun ikut arahan Nabi, maka Nabi nampak mukanya keadaan keruh sikit, panggil berubah muka, maka turunlah ayat ni. Baik. Sekarang ni kita masuk kepada ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Ayat 12-13 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, apabila kamu membuat rayuan, yakni munajat kepada rasul, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, hendaklah kamu menghulurkan sedekah sebelum melakukan rayuan tersebut. Dzalika khairul lakum wa athhar, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim, maka sekiranya kamu tidak mendapati sesuatu yang disedekahkan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tunggu ayat yang ke-13 dulu. Kita nak tengok mana dulu, baru kita nak tengok pada syarah dia, tafsir apa yang dimaksudkan. Ashfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat, adakah kamu takut menjadi miskin sekiranya kamu hulurkan sedekah sebelum melakukan rayuan ini? Allah Ta'ala tanya orang beriman, kamu takut jadi miskin kah bila kamu bagi sedekah sebelum daripada kamu melakukan rayuan bersama Nabi? Fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ullaha wa rasulah. Maka jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi taubat kepada kamu, hendaklah kamu mendirikan sembahyang dan bayarlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha tahu, yakni pakar mengenai apa-apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan semua, di sini di sini ada cerita. Allah SWT berfirman ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu, apabila wahai orang yang beriman, idza najaitumur rasul, apabila kamu hendak bermunajat akan rasul, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka hendaklah kamu menghulurkan sedekah sebelum melakukan rayuan tersebut. Rayuan ni maksudnya kalau ada
ada nak berjumpa dengan Nabi, nak bermusyawarah dengan Nabi berkaitan dengan perihal-perihal orang mukmin, peperangan, untuk perang, untuk nak memajukan urusan orang mukmin, nak menyelesaikan apa. Bila nak masuk jumpa Nabi ni dalam halaqah tu, dalam mesyuarat, maka Allah Subhanahu wa taala suruh sedekah. Sedekah ni bagi kepada siapa? Al-hikmah fi hadzal amr ta'zim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ta'zimun li Rasulillah. Jadi sebenarnya ayat ini hikmah daripada suruhan ini adalah dia panggil membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wantifa'il fuqara, dan juga untuk memberi manfaat kepada orang fakir. Duit tu bukan untuk Nabi. Sedekah tadi, sedekah yang diberikan bukan untuk Nabi, bahkan untuk dibahagi kepada fakir-fakir miskin dan orang Islam yang berhajat lah. Dan juga di sini dia panggil wat-tamyiz bainal mukhlis wal munafiq. Ayat ni turun adalah ayat ni nak membezakan di antara seorang yang ikhlas bersedekah tadi kerana Allah, ataupun adakah ia seorang munafik. Seorang munafik dia takut, dia tak percaya, dia tak yakin dengan hari akhirat. Wa muhibbud dunya wa muhibbul akhirah. Tamyiz tadi kita nak kena antara orang ikhlas dengan orang munafik, dan wa muhibbid dunya wa muhibbil akhirah boleh kena antara orang yang sayang dunia ataupun sayang akhirat, cinta dunia ataupun cinta akhirat. Waqtulifa fi hadzal amr, maka diikhtilafkan, diperselisih dalam masalah suruhan ni. Allah Taala sebut faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqah. Sebelum pada nak jumpa Nabi tadi, sebelum nak mula tadi, maka sedekah dulu. Allah sedekah dulu. Jadi suruhan ini faqila lin-nadbi. Ada pendapat ulama kata ni suruhan sunat. Waqila, dan ada ulama kata lil wujub. Ni suruhan ni Allah Taala wajib. Bagi siapa yang nak masuk buat perjumpaan dengan Nabi, maka dia wajib sedekah. Ruwiya an Ali karramallahu wajhah. Dia ada cerita, diceritakan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah annahu qala inna fi kitabillahi ayah, sesungguhnya di dalam Al-Quran ini ada satu ayat, ma amila biha hadun ghairi, tak ada seorang hamba yang beramal dengan ayat ni kecuali aku seorang yang beramal dengan ayat ni. Kana li dinar, aku ni ada 1 dinar, fasarraftuhu bi 10 darahim, maka aku tukar sedinar tadi, 1 dinar aku tukar jadi 10 dirham. Bermaksud zaman Nabi ni, pada zaman itu 1 dirham menyamai dengan 1 dinar menyamai dengan 10 dirham. Dah. Satu dinar tu kalau gramnya 4.25 gram barangkalinya, betul ke tidak? 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. Nanti tanya rujuk pula lah. Itu agak-agak lah tu. Baik. Jadi Sayyidina Ali kata, aku ni ada 1 dinar, maka aku pecah ke dinar tadi, aku tukar jadi boleh 10 dirham. Wa najaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 marrat, aku bertemu dengan Nabi, masuk dalam perbincangan dengan Nabi ni, munajah gapo ni, munajah dengan Nabi ni sebanyak 10 kali. Atasaddaqu fi kulli marratin bidirham, maka aku pun bersedekah. Setiap kali aku masuk nak jumpa Nabi tadi, aku sedekah dulu. Ya Rasulullah, 1 dirham. Esok pula kau ataupun petang kat hari pula kau, malam ni pula 1 dirham. Mana 10 kali itu aku bagi 10 dirham lah. Wa kana yaqul, dan adalah ia berkata,
ayatun fi kitabillahi lam ya'mal biha ahadun qabli wa la ya'malu biha ahadun ba'di wa hiya ayatul munajat. Katanya Sayyidina Ali, satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang tidak pernah diamalkan oleh orang sebelum daripada aku, wala ya'mal biha ahadun ba'di, dan tidak diamalkan dengan ayat ini oleh seseorang pun selepas daripadaku. Wahya ayatul munajat, iaitu ayat ni, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Jadi ayat ni ayat aku seorang yang beramal, aku yang beramal dengan ayat ni. Nah, sebelum nak jumpa Nabi munajat tadi, sebelum nak bermusyawarah, nak bicara apa semua, maka Allah dulu sedekah. Allah kepada Nabi tadi, beri kepada Nabi tu bukan untuk kepentingan Nabi, bahkan untuk kepentingan orang fakir dan untuk orang Islam yang lain. Lepas tu waruya anhu aidan, dan diceritakan juga daripada Sayyidina Ali telah berkata, ia qala lamma nazalat, bila mana turun ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini, wahai orang yang beriman, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, bila kamu nak bermunajat dengan Nabi, maka dahulukan apa yang ada di sisi kamu, iaitu sedekah. Faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam taradina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya aku, ma taradina, kamu kamu ada tengok tak satu dinar, kau ada ke tidak satu dinar? Kalau pandangan kamu satu dinar kau di kalangan sahabat-sahabat ni boleh bui kau tidak agak-agak pandangan kamu? Bila turun ayat ni, qultu, maka aku jawab kepada Nabi, la yutiqunahu ya Rasulullah, semua ni tak mampu ni untuk nak bagi satu dinar. Qala fa nisfu dinar, maka Nabi tanya, kalau setengah dinar agak-agak hok mari jemaah hok mari ni boleh bagi tak? Qultu la yutiqunahu, aku jawab kepada Nabi, tak mampu ya Rasulullah, mereka tak mampu. Qala fakam, maka Nabi tanya berapa agak-agak? Qultu sya'irah, maka aku kata sedikit saja daripada syairah ni, mana gandum. Gandum mereka ni ada gandum, ada gandum saja mereka ni. Syairah ni mana gandum ni dalam nilai yang sedikit, dalam bilangan yang sedikit. Qala innaka lazahidun, ay qalilul mal, maka katanya Nabi, kamu ni tak banyak harta, tak banyak harta. Fa fi hadhihi al-ayah munaqqabatun 'azimatun li Ali bin Abi Talib, maka ayat ini menunjukkan, dia panggil menunjukkan keistimewaan yang besar bagi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Walaysa fiha dhammun li ghairihi min as-sahabah, bukanlah untuk nak mencela sahabat-sahabat yang lain kerana sahabat lain tak bagi, kerana tidak mampu. Wa dzalika li'annahu lam yattasi' al-waqtu li'amalu bihadzal ayah, kerana masa itu terlalu amat pendek untuk mereka beramal dengan ayat tu, pendek sangat. Walau ittasa'al waktu, kalalah panjangnya waktu ni, tempoh Allah Ta'ala bagi waktu ketentuan kefarduan ataupun hukumnya sunat tadi, lam yatakhallafu 'anil 'amali biha, maka mereka tidak akan tidak beramal. Pasti sahabat-sahabat akan beramal. Wa 'alal qawli bittisa'ihi fala'alla al-aghniya'u kanu ghaibina, kepada masa tula tu juga orang-orang yang kaya di kalangan mereka ni tak hadir. Jadi hadir ni orang-orang yang tidak berapa tidak kaya lah. Wal fuqara lam yakun bi aidihim syai'un, dan orang fakir dia tidak ada apa-apa di sisi mereka, tak ada apa-apa. Jadi dalam ayat ni dia dinasahkan maknanya hukum dia nasah mansukh. Kita bila kita mengaji ulum tafsir, kita mengaji tafsir, kita kena mengaji lagi satu, dia panggil usul tafsir ataupun ulum
ulum tafsir, iaitu kita di antara dalam tu ayat nasikh dengan mansukh, ayat yang menasahkan, ayat yang dimansuhkan, mansuh yang Allah Ta'ala mansuh hukum dia. Jadi di sini al-amru bi taqdimil as-sadaqah ba'da an istamirra zamanan, maka berlalulah masa itu beberapa ketika. Qila huwa sa'ah, dikatakan sa'ah 1 jam, 1 jam. Masa tu kefarduan tu berlaku, lamanya 1 jam, dengan turun ayat yang menasahkan, yang memansuhkan, ayat mansuhkan hukum tadi. Faham tak? Ayat tu turun mula-mula ayat ni, lepas tu ayat yang terkemudian tu dia memasukkan ayat yang sebelum tu, memasukkan hukum, bukan memasukkan ayat. Ayat memang wujud ada, tetapi hukum tu dimansuh. Waqila yaum, ada pendapat ulama kata tempoh ayat yang turun ni dengan ayat yang berikutnya yang memasukkan hukum ini berlakunya selama beza tu antara yaum 1 hari. Waqila 10 ayyam, dan ada ulama kata 10 hari. Kalau 10 hari bermakna 10 hari jarak turun ayat ni, maka Sayyidina Ali tadi dia beramal, dia mula, dia ada 1 dinar tadi, dia tukar kepada 10 dirham, maka dia infak. Jadi ada ulama kata 10 hari, mana cukuplah 10 kali untuk 1 hari. Kalaulah Sayyidina Ali tadi setiap hari jumpa Nabi. Kalaulah contoh masa tu kita kata 1 hari, mungkin dalam masa 1 hari tadi 10 kali, maknanya sahabat Sayyidina Ali ni pergi jumpa Nabi. Waqtalafu fi dzafin nasikh lil amri, maka mereka berikhtilaf, ulama tafsir dah, para alim ulama ni mereka ikhtilaf dalam ayat yang memansuhkan tu, nasikh, ayat yang menasahkan, memansuhkan arahan wajib ataupun sunat ni. Faqila, maka dikatakan juga huwal al-ayah ba'dahu alaihi al-mufassiru taba'an lil jumhur. Maka jumhur ulama kata ayat yang memasukkan tu selepas itu. Sekejap lagi kita tengok. Waqila, dan dikatakan juga ayat yang memasukkan hukum ini ialah huwa ayatuz zakah, iaitu ayat zakat. Ayat zakat, ayat yang berkaitan dengan keluar zakat. Gitu. Faham tak? Jadi ayatnya fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tu ayat tu. Ayat yang jumhur ulama kata ayat yang memasukkan hukum di atas itu, maka ayatnya turun sama ada berbeza masa tu berlaku 1 jam ataupun 1 hari ataupun 10 hari. Maka turunlah ayatnya daripada mula-mula tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar. Maka ayat berikutnya turun, beza tadi sa'ah ataupun yaum 1 hari ataupun 10 ayyam. Fa illam tajidu, itu dia. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi lepas tu ada lagi ke? Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaykum فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. Ayat-ayat ni, ayat berikut ni, ayat ni, maka ayat ni dia panggil ayat yang menasahkan hukum di atas tadi. Di atas tadi, mana bila nak temu dengan Nabi tadi, nak bermunajat, nak jumpa dengan Nabi, nak buat rayuan, nak bincang, nak apa semua, kena hala dulu
sedekah. Sama ada sunat atau wajib, itu ikhtilaf ulama pula lah. Ada khilaf lah ulama, ada kata wajib. Maka ayat yang selepas ni maka ayat ni memansuhkan. Kita tengok zalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu, ayat 12 tu. Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesuatu yang disedekahkan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah Ta'ala cela pula, ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat, adakah kamu takut menjadi miskin sekiranya kamu hulurkan sedekah sebelum melakukan rayuan itu. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang yang bakhil, yang nampaknya hanya dunia, tak nampak akhirat. Ini Allah Ta'ala buat satu pertanyaan ni. Adakah kamu takut jadi miskin ke? Sebenarnya tidak jadi miskin. Fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaikum, maka sekiranya apabila lam taf'alu, kamu tak dapat nak buat. Ini di antara ayat yang menasahkan. Maka jika kamu tidak melakukannya, idlam ni makna illam. Dalam tafsirnya disebut fa illam taf'alu, sekiranya kamu tak mampu untuk nak buat tadi sedekah tadi, kamu tak mampu, wataballahu alaikum, Allah terima taubat kata kamu tadi, aqimus salah, maka hendaklah kamu semaya tadi, fa aqimus salah, kamu kena semaya tadi tepat pada waktu, wa atuz zakah, dan kamu keluarkan zakat. Bila ada kemampuan maka kena keluar zakat. Wa ati'allahu wa rasulah, dan kamu kena taat pada Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala tahu, amat mengetahui mengenai apa yang kamu kerjakan. Jadi tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya buat satu pertanyaan berkaitan dengan orang yang takut untuk bersedekah ni. Jadi dalil persyariatan sedekah ni banyaklah dalam ayat-ayat Allah Subhanahu taala. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 271, in tabdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Di antaranya Allah Taala sebut, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah secara terang. Apa tu? Bagi secara terang-terang, orang lain pun tahu, nampak. Maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Niat dia tadi, dia tunjuk, dia bagi sedekah, orang ramai pun tengok. Kita panggil apa sekarang ni? Kalau cek apa? Dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cek, dia panggil apa? Kita panggil, nak sebut gawat ni, mok. Jadi maknanya kita besar cek tu berapa baru ni, hak derma kepada Palestin baru ni 1 juta lebih, ada 30,000 individu, ada 50,000, ada 100,000. Jadi dia tunjuk tadi tu, kenapa dia tunjuk? Kalau dia niat tadi, niat untuk supaya orang lain tiru, tak apa, fa ni'mahi, maka tidak menjadi masalah, itu adalah baik. Dan wa in tukhfuha, sekiranya kamu sembunyikan sedekah-sedekah, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu bagikan kepada orang fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Baik jugalah kalau kita nak bagi secara terang-terangan dengan niat supaya orang lain tiru kita, dalam orang panggil memberi galakan kepada orang lain, supaya pakat-pakat derma kita, apa tak apa, fa ni'mahi. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, hasil daripada kita bersedekah tadi, sedikit ataupun banyak, maka Allah Ta'ala akan kifaratkan dosa, berapa dosa. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim.
Allah Ta'ala sebut pula dalam surah Al-Hadid ayat ke-18. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang yang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah SWT sebagai pinjaman yang ikhlas. Ikhlas ni bagi ni. Ada orang tu dia wakaf rumah dan sebagainya. Macam-macam. Orang musaddiqin, orang yang bersedekah lelaki, al-musaddiqat, perempuan yang bersedekah. Wa aqradullah qardan hasana, mereka bagi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yudha'afu lahum, Allah Ta'ala akan gandakan balasan dengan berganda-ganda banyaknya. Walahum ajrun karim, Allah Ta'ala akan beri pahala yang baik kepada mereka. Akhirat ni cerita akan dapat pahala di akhirat. Dosa tak ada, dihapuskan dosa dengan sebab apa? Dengan sebab kita bersedekah. Mudah-mudahan kita duk bersedekah tu Allah Subhanahu Wa Taala buai dosa kita, tambah pahala. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 114, ambo nak baca sedikit yang sempat ambo tengok ni. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas man yaf'al dzalika batigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Ni masuk dalam duk bisik dengan Nabi, bermesyuarat dengan Nabi, kecuali bisikan-bisikan orang menyuruh bersedekah. Jadi kalau orang duk bisik-bisik, tak kira lah masuk bicara dengan Nabi ke apa semua. Bila mana dia bisik, dia beroyak, dia kecek, dia suggest, dia sarankan, dia galakkan, man amara bi sadaqatin, supaya pakak-pakak kita bersedekah, au ma'rufin, kita bicara tadi bisik-bisik kecek bagi molek, au islahin bainan nas, dan juga bicara tadi najwa, mesyuarat dalam duk bicara untuk nak islah, nak baiki manusia dalam sebuah kampung, daerah, negeri dan negara. Maka itu adalah baik. Wa may yaf'al dzalika ibtigha amradatillah, siapa dia yang buat tadi, sama adanya bersedekahnya, buat baik tadi, ataupun islah bainan nas, nak baiki manusia supaya semua jadi baik, maka itu adalah kerana Allah Ta'ala kalau dia buat, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah Ta'ala sebut kami akan beri pahala yang amat besar. Baik, lagi kelebihan sedekah, jaminan daripada pengakuan daripada Nabi kata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Mana pokok mana pun, tangan yang menerima berbanding tangan yang memberi, baik tangan yang memberi. Bukan kata nak menghina tangan yang menerima, tidak. Nak ceritanya digalakkan tangan yang di atas ini adalah tangan yang memberi. Mana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam puji, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul an-nar. Sedekah ni boleh menghapuskan salah dosa-dosa bila kita bersedekah. Sebagaimana air bila dia jiru api tadi, api mati, padam api, mari bomba bau pacar dia punya air dia tu dengan mesin dia tu, padam api. Maka begitulah bila kita bersedekah, kita bagi sedekah buah le tabung, pagi-pagi dia tolak. Kodak-kodak kita boleh lah. Maka bila kita bersedekah tadi, sedekah itu sebenarnya menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa. Lepas tu pahala sedekah ni, bila mana kita lihat ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 261, berkaitan dengan Allah Ta'ala sebut perumpamaan orang yang bersedekah ini di jalan Allah SWT seperti satu biji. Bila dia tumbuh tadi, keluarlah sab'a sanabil, keluarlah 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu tangkai tadi ada 100. 7 daripada tadi sedekah kita 10 sen tadi, kita tak seria lah, seria dia akan pecah naik ni, akan keluarlah 7 tangkai. 7 jadi 7, 7 seria jadi 7 ya. Daripada seria tadi, seria hok pecah ni, dia akan jadi mi'atu habbah, 100.
100 7 kali dengan 100 jadi 700. Lepas tu wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah Taala boleh ganda bagi mereka yang nak. Gandaan itu mereka yang nak sedekah, Allah Taala ganda ikut kehendak Allah SWT. Wallahu wasi'un alim. Lepas tu ada lagi hadis yang Nabi sebut, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidak ada berkurangnya harta dengan sedekah. Jadi harta orang bagi sedekah ni dia tidak akan kurang. Sebab itulah bila ada juga ambo-ambo dengar kita panggil kenalan-kenalan lah, kenalan-kenalan, mereka kata hok tidak agama Islam. Dia kata kita percaya bila kita bagi sedekah, dia panggil sedekah juga. Bila kita bagi sedekah, donation, dia donation, bila kita bagi sedekah tu dia yakin ganda itu berlipat lagi. Sebab tu minta maaf lah kalau kita tengok ada mereka juga infak, orang kafir juga infak, tetapi infak mereka tak ada pahala. Itulah dia percaya kepada power of giving, kuasa memberi tadi. Dia yakin, tetapi salah dia tadi, dia tidak Islam. Terbatal lah. Baik. Lepas tu kelebihan orang yang bersedekah, tidak dia sembunyikan sedekah dia di antara 7 golongan mereka yang dipayungi oleh Allah Taala di mahsyar. Dan akhir sekali tuan-tuan semua, dua lagi. Yang sebelum akhirnya ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa man kana min ahli sadaqah. Siapa dia yang dia ni dalam kategori duduk atas dunia, dia ni suka bersedekah, du'iya min babis sadaqah, maka ia akan diseru masuk syurga ikut pintu yang nama dia pintu sedekah. Pintu syurga tu nama dia pintu sedekah. Ni kita nak puasa ni, tak lama nak puasa ni, berapa belah hari lagi ni. Jadi siapa dia yang puasa Ramadan, maka ia akan diseru juga masuk syurga melalui pintu puasa. Pintu sedekah, pintu semaya. Jadi kalau orang tu dia semaya pun dia, puasa pun dia, sedekah pun dia, maka dia boleh nak masuk mana-mana pintu dia suka. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut, amin. Ittaqun nar walau bisyik tamrah. Dan kelebihannya bersedekah ini Allah Ta'ala akan jauhkan daripada masuk neraka Allah SWT hasil daripada dia sedekah tadi. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah Ta'ala buat pertanyaan, ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Rasa takut ke nak sedekah? Rasa bimbang takut hilang harta, kurang ke harta? Allah Ta'ala buat pertanyaan. Maka tuan-tuan semua, kita dengan 2 ayat yang kita belajar ni, maka insya-Allah kita sama-sama kena yakin, walaupun kita tidak ada kemampuan yang banyak untuk bersedekah seperti mana orang yang ada kemampuan, maka kita buat ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Suatu benda yang kita nak buat semua tak mampu, maka jangan kita tinggal semua, kita buat sekadar-kadar yang kita boleh, insya-Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seterusnya dalam ayat yang ke berapa? 12, 13, 14. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Kita ambil 3 ayat lagi. Tidakkah engkau lihat
Alam tara ilal ladina, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang alladzina tawallau qauman, betapa ajaibnya orang-orang yang menjadikan suatu kaum pemimpin yang dimurkai Allah. Qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum, dimurkai oleh Allah itu, mereka bukanlah dari golongan kamu, wala minhum, dan bukan pula dari golongan mereka yang dijadikan pemimpin. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun, dan mereka bersumpah untuk menguatkan pendustaan sedangkan mereka pula mengetahui. Jadi mereka ini a'addallahu lahum 'adzaban syadida, Allah SWT telah menyediakan bagi mereka seksa yang keras, sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka kerjakan. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum 'adzabun muhin. Mereka menjadikan persumpahan mereka itu sebagai kubu, yakni pertahanan, lalu mereka halangi orang daripada jalan Allah, maka bagi mereka seksa yang menghinakan. Dia panggil di sini ada sebab nuzul, ada sebab turun ayat ni. Sebab turun ayat ni, sebab turun ayat ni nak membaca, kalau membaca ni jadi panjang sikit panjang sikit ceritanya. Sebab tu ayat ni, dia ada sebab tu ayat ni, dia ada sebab tu, dia ada cerita dia ni. Hamba rasa tak dia baca tu. Kalau mau baca tu, ni cerita orang munafik. Orang munafik ni dia pergi belakang. Orang munafik ni dia pergi semua. Orang Yahudi pun dia pergi buat baik, orang Islam pun dia semaya sekali. Tu cerita orang munafik ni. Ada asbabun nuzul dia. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada hari Isnin lah. Sebab kalau membaca cerita ni jadi panjang pula. Jadi yang berasa memadai, kita sudah belajar beberapa ayat tu. Cumanya hamba akan undur balik ayat ini kepada asbabun nuzul. Alam tara ila alladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Dia ada cerita di sini. Jadi insya-Allah tuan-tuan tanda kita akan sambung balik cerita di sini ayat yang ke-14 nanti. Jadi kita sambung pada hari Isnin lah kalau tidak ada arah melintas insya-Allah. Jadi yang berasa sekadar dulu, mudah-mudahan apa yang kita mengaji ni kita kena yakin. Kita mengaji ayat-ayat Allah Taala ni, kita faham, kita kena yakin, kita kena pegang. Jangan ngaji lalu amal tak. InsyaAllah kita takat pakai amal dan yakin, pegang, dan juga kita beriman dengan ayat-ayat Allah SWT. Barulah kita dikenali sebagai mereka yang beriman dengan kitab. Mereka beriman dengan kitab. Kalau hadis Nabi ayat tadi, kita beriman dengan Rasul. Bila ayat-ayat Allah Ta'ala ni, kita juga beriman dengan Allah. Sebab waktu turun mari Quran ni adalah ayat daripada Allah SWT. Waktu turun kepada Jibril waktu turun kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah tak lama pada bulan Ramadan ni dia panggil ada hari nuzul Quran. Nuzul Quran, sambutan nuzul Quran, penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran yang mana diambil masa turunnya Quran kepada Nabi ni selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi jumlatan wahidah sekali turun tadi stoka tu pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar Allah Ta'ala waktu turun Quran daripada mana? Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Daripada langit pertama ni lah dibaca perlahan-perlahan sedikit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kasarnya 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi tuan-tuan semua, maka marilah Quran ni 30 juzuk kepada kita. Alhamdulillah telah dibukukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Kita panggil Resam Osmani. Maka Resam Osmani ni kita tengok semuanya stokor siap Quran 30 juzuk. Tapi tuan-tuan semua kena ingat, Quran yang kita ada ni satu hari nanti tulisannya akan hilang.
Maka beruntung bagi orang yang apa lah. Orang yang tak apa kalau zaman itu tu. Sebelum ni pun kita pernah dengar beberapa muka surat ilah. Kosong. Bukan tidak dicetak. Hodok baca hari-hari tengok-tengok ilah. Sebelum berlaku kiamat ni, Quran ni akan hilang. Hok yang boleh dibaca ni bagi orang yang ingat lah. Orang yang tak ingat Quran dia tak boleh nak baca. Jadi sebab itulah sekarang ni kita kena selalu baca Quran, sementara ia belum lagi hilang dalam Quran ni, maka kita bacalah. Hok mana hafal, alhamdulillah. Baik. Sekarang ni kita cuba juzuk 30. Ambil masa berapa? Setahun 30. Tahun lepas ambil juzuk 29. Hok kita mengaji dah ni lah. Ataupun ambil juzuk 1, 2, 3. InsyaAllah kita pakat lah. Wallahu alam. Jadi yang bahasa sekolah tu wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.